Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Sementara tunggu rakan-rakan yang lain join, saya nak share dulu link dekat YouTube. Okay, dari situ baru apa ni? Kalau rakan-rakan dekat Facebook, dia akan dapat link terus ke YouTube live. Sebab saya punya Facebook ni masih lagi belum dapat live. Entah sampai bila dah, saya pun tak tahu. Sekejap saya nak share dulu. Siri diskusi. Okay, satu lagi saya nak share dekat Facebook. Copy text. Tunggu rakan-rakan dari YouTube join dulu. Sebab saya baru share, biasanya dia akan ambil masa dalam beberapa saat. Biasanya dalam 20 saat lah baru akan ada. Okay, so saya dah share semua. Kita pun dah record. Okay, so kita start Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa pada malam ini. Seperti biasa, sebelum kita start sesi discussion pada malam ni, sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak okey, clear, boleh tekan 1, at least saya tahu dapat apa ni, gambar okey, suara okey. Okay, dekat YouTube macam mana? YouTube tak ada lagi. Dekat dari YouTube belum ada yang join. Tak apa. Kita tunggu je lah Okay, dah ada dah. Okay, so okay, kalau tak ada masalah apa-apa, kita terus discussion pada malam ini. So seperti biasalah, sebenarnya kalau tuan-puan tengok tajuk tu kan, tajuk dia saya tulis kat situ uncommon technical analysis kan, macam nampak macam apa ni, something yang apa ni, pelik lah, macam nak cakap pelik pun tak juga, macam bombastik sikit kan, macam uncommon technical analysis, apa benda tu. Sebenarnya sesi pada malam ni sebenarnya saya just nak discuss counter je sebenarnya. Cuma nama tu kita bagilah nama glamour sikit kan. Tak, saya sebenarnya boleh je tulis discussion counter kan. Tapi supaya tidak menarik, tidak terlampau menarik perhatian, saya letaklah uncommon technical analysis. So lagipun sebenarnya nama uncommon technical analysis ni sebenarnya saya dah terfikir lama dah saya nak pakai istilah ni uncommon TA ni kan. Tapi tak ada kesempatan nak pakai untuk siri apa, saya dah terfikir kan. Sebab sebelum-sebelum ni kita kan dah ada beberapa siri kan. So antara siri yang kita dah pernah discuss sebelum ni adalah siri siri diskusi ilmu saham. Itu dah habis 30 topik. InsyaAllah lah kalau tuan-puan yang terlepas tu boleh tengok balik. Saya ada share juga dekat Facebook. Dia punya susunan link tu. So link tu akan direct ke YouTube. Kalau tengok dekat YouTube channel pun ada juga. So tajuk besar dia adalah siri diskusi ilmu saham, 30 topik. So macam-macam topik yang kita dah discuss dalam tu lah. Okay. Siri yang kedua yang kita dah buat sebelum ni adalah siri penerangan tutorial cara penggunaan ataupun penerangan cara menggunakan platform M+. Yang tu pun saya
saya dah buat dalam 10 topik dan ada tambahan-tambahan lain lah, penerangan-penerangan yang lain. Cumanya 10 topik tu dia dah cover almost saya ingat mungkin 80 to 90% lah cara nak gunakan ataupun cara nak memahami platform M+. Tapi cara nak gunakan untuk trade, itu saya tak cover lah dalam tu kan, sebab cara nak gunakan M+ platform untuk trades as if tuan-puan adalah serious professional traders, saya tak cover lah dalam tu, sebab itu melibatkan discussion teknik, yang melibatkan discussion cara nak setting platform untuk intraday, untuk BTST kan, macam mana cara nak kita nak analyse chart ataupun information yang ada dekat platform untuk intraday, untuk BTST, itu saya tak ajar lah. Okay, yang tu kalau tuan-puan nak belajar kena jadi klien M+ under saya dulu, then kena masuk grup klien, and then dari situ nanti baru pelan-pelan kita akan belajar dalam tu. Tapi untuk grup klien yang biasa saya tak ajar. Dalam grup VIP klien then baru saya ajar lah. Untuk yang klien biasa hari tu je lah yang saya buat sesi discussion sehari tu kan. Itulah yang kita ada ajar sikit lah. Okay. Itu pun saya kenakan sedikit yuran tu pun commitment fee lah kan. Dia bukanlah exactly macam betul-betul kelas punya. Dia macam just discussion series lah macam tu kan. So ini adalah siri yang ketiga. Okay, siri diskusi yang ketiga yang saya panggil sebagai kita ada satu lagi siri yang discussion yang ketiga yang saya panggil sebagai siri diskusi celik saham, iaitu kita baru cover sampai topik yang ke-8 yang beberapa hari lepas kan. Tajuk dia wajib atau tak wajib tengok chart kan, kalau tuan-tuan ingatlah. Okay. Dan ini adalah siri sambungan daripada siri diskusi-diskusi counter sebenarnya, yang sebelum-sebelum ni kita dah discuss banyak kali kan. Saya ingat bila saya tengok balik discussion counter-counter yang kita dah buat sebelum ni, ada lebih kurang 20 discussion dah kita buat. Yang tu yang discussion counter-counter secara generally lah, maksudnya tidak secara spesifik khas untuk grup VIP tu tak ada lah. Cumanya saya discuss secara umum lah apa yang basic-basic yang tuan-puan just perlu tahu untuk analyst macam mana cara pergerakan counter tersebut kan. So yang ni termasuk dalam siri itulah sebenarnya, tapi saya just nak extract sikit lah dia punya kita nak bagi dia spesifik sikit. So saya tukarlah tajuk dia, saya tukar letak tajuk Uncommon Technical Analysis. Okay, yang sebenarnya Uncommon Technical Analysis dia merujuk kepada cara analisis counter ataupun chart berdasarkan technical analysis yang orang tak pakai. Maksudnya orang pakai yang basic, generally kebanyakan technical traders pakai yang basic technical analysis kan. Kalau tuan-puan dah belajar yang basic menggunakan support resistance tu memang benda yang basic sangat-sangat lah kan. Lepas tu trend kan, lepas tu yang basic indicators kan, macam RSI, stochastic, apa lagi, mungkin gunakan Bollinger Band kan, moving average, apa lagi yang tuan-puan pakai selalunya, RSI, stochastic RSI, mungkin lah tuan-puan pakai DMI kan, mungkin ada gunakan momentum, MACD, mungkin ada juga gunakan awesome oscillator dan sebagainya lah kan. Cumanya kenapa saya panggil siri diskusi counter pada kali ini sebagai Uncommon Technical Analysis, dia bukanlah sekadar nak jadikan dia macam nama apa kita panggil, nama popular kan, nama glamour, tak juga sebenarnya. Ada asas dia lah. Asasnya adalah kalau sekiranya tuan-puan tengok chart yang saya pakai sekalipun, tuan-puan dah nampak dah ia ada perbezaan. Okay, dia ada perbezaan yang amat ketara lah. Ini sebagai contoh kan, bila saya tunjukkan chart ni. Sebelum saya tunjuk chart tu, selamat datang kepada semua. Rakan-rakan dekat Zoom kita ada 24 orang. Dekat YouTube baru ada 1, 2, 3, 4, 5. Baru ada 5 orang. Malam ni nampaknya tak ramai yang ready. Tak ramai yang standby untuk kita berdiskusi. Tapi tak apa, kita teruskan je lah. Dekat Zoom okey ke? Sebab ada 2 orang je yang respon yang suara okey, gambar okey. Yang lain nampak ke tak?
Kalau suara okey, gambar okey, boleh tekan 1. At least saya tahu tuan puan punya suara boleh dengar suara dengan jelas, boleh nampak gambar dengan jelas. Kalau tak, saya kena adjust setting dan sebagainya. Okey. Okey, cantik. So, kita share screen. So, kalau skrinnya tuan puan boleh nampak skrin dengan jelas, boleh tekan 2. Tekan 2. Tekan 2 kalau nampak skrin dengan jelas. Kalau sharing screen ni saya punya gambar jadi kecil lah. Tapi yang penting skrin tu nampak lah. Muka saya tak apa. Tak penting pun. Okey, rakan-rakan yang dekat YouTube macam mana? Skrin nampak ke? Kalau skrin nampak dengan jelas, boleh tekan 2. At least saya tahu. Okey, so dekat Zoom okey ya? Okey, kat YouTube pun okey. So, saya mute dulu suara. Okey, so kalau tuan puan tengok chart ni lah. Ni saya ambil contoh chart gold ni sebab saya duk perhati gold ni dari sini lagi sebenarnya. Dari awal Julai lagi saya duk perhatikan gold ni. Memang dia dalam trend menaik lah. Okay. Saya pun ada beli juga. Hari tu saya beli masa harga dia agak tinggi dalam RM250 1 gram. So sekarang kalau tengok tapi bukan nak cerita pasal gold pun, saya nak tunjukkan cara guna chart je. Hari tu masa saya beli 250, harga dia sekarang 268. So kalau kira memang on paper memang saya dah profit lah sebenarnya, boleh dah nak jual. Cumanya syarikat yang saya beli gold ni, KAB Gold ni, dia punya spread dia agak besar. Spread dia dalam RM9 kalau saya kira dia punya spread dia. Spread ni sebenarnya dia just nak bagi keuntungan kepada syarikat je lah kan. Kalau tak macam mana syarikat nak untung kan. 268 tolak 243. Okay. So dalam RM25 1 gram dia punya spread dia agak besar lah. So kalau saya nak jual sekarang, saya akan rugi dalam RM7 1 gram. So saya kena tunggu harga yang buy price ni, maksudnya syarikat beli dari kita, saya kena tunggu harga dekat sini RM250 dan ke atas, then baru saya boleh jual. Okay. Tu sampingan je. Tu selingan je. Tapi saya dah mula monitor dari sini lah, dari sini. Tapi saya beli harga tinggi sikit lah. Harga area mana? Kalau sini dia kira dalam kilo. Area sini lah lebih kurang harga belian lebih kurang kan. Sepatutnya memang dah untung, tapi sebab spread company ambil besar, itulah tak untung lagi lah. So okay, kalau tuan-puan perasan kenapa saya nak panggil siri discussion ni Uncommon Technical Analysis, sebabnya yang pertama sekali, kenapa dia jadi tak common, sebab orang jarang combine indicators kan. Biasanya orang akan gunakan indicators tu individually. Sebagai contoh kan, saya ambil macam ni je, saya buang dulu semua indikator yang ada ni. Biasanya orang akan gunakan indikator tu secara individually. Contoh, kalau tuan-puan selalu pakai apa? Macam RSI lah ya. So kita masukkan je RSI, Relative Strength Index. Okay. So and then stokastik contoh je lah stokastik. And then katakan kalau tuan-puan ada pakai Bollinger Band, masukkan Bollinger Band. Ataupun kalau tuan-puan pakai apa-apa je lah apa-apa sahaja indikator tu, dia memang macam ni lah. Generally ini yang common yang orang akan pakai. So macam mana cara nak decide support dan resistance? Biasa kita akan pakai support dan resistance just based on dia punya cara manual lah. Maksudnya kita buat lukisan lah kita buat lukisan. Situ sepatutnya dia punya support, sini most probably dia punya resistance. Okay. Cara ni memang generally manually memang orang akan guna normally cara biasa kan. Ini yang saya panggil sebagai conventional technical analysis ataupun technical analysis yang biasa, yang normal, yang common lah, common technical analysis kan. Cara biasa untuk kita buat analisis technical. Contoh kan, macam kita tengok gold ni.
So dari segi Bollinger Band pun kita dah boleh nampak dah kan, dia punya gold price dah break dia punya mid band dan sekarang berada di atas kan, di atas daripada mid band Bollinger Band. So kalau ikut cara biasa untuk interpret Bollinger Band ni, apabila dia berada di atas mid band dan menaik, kita dah masuk apa ni chart tu ataupun price tu macam ni. Kalau saya pakai gold chart, dia kita panggil gold price lah kan. Gold price dah berada di area bullish area. Okay, bullish area berdasarkan Bollinger Band. Okay, kalau tengok RSI pun dia dah keluar daripada oversold area. Okay, dia dah keluar, sini adalah oversold area, dah keluar dan sekarang nak menuju ke arah overbought area. Kalau tengok stokastik pun samalah. Okay, dia dah keluar daripada oversold area and then garisan K line stokastik ni pun dah cross over D line stokastik dan menuju ke arah overbought area. Okay, sekarang dia dah berada overbought area lah. Okay, kalau tuan-tuan nak tambah lagi, mungkin kita boleh gunakan indikator-indikator lain kan. Contoh macam ni, kita tengok macam MACD ni kan. MACD, dia punya MACD line dah cross over signal line kan. And then kalau kita tengok MACD punya histogram pun dah mula menghijau dan berada di atas zero line, which is dari segi momentum indicate momentum. Sebab MACD kan momentum punya indicators. Kita dah boleh cakap MACD apa ni, dari segi momentum gold price dah memang ada momentum untuk meneruskan kenaikan ke atas. So dah ada beberapa indikator-indikator yang dah mengesahkan yang dia sedang menaik ke atas. Okay, cara ni memang common lah. Okay, semua orang pakai. So apa yang saya cakap yang tak commonnya adalah saya gunakan yang apa ni, cara yang orang jarang pakai. Caranya adalah kita buat sendiri. Okay, kita buat sendiri. Kita punya custom made indicators. Okay, dia lebih complicated lah sikit kan. Kalau peringkat awal ni mungkin pening lah cara nak pakai kan. Tapi kalau dah selalu discussion dalam group apa semua sekali memang senang. Okay, sebenarnya actually dia lebih senang. Okay, sebab dalam satu indicators kita dah boleh combine banyak indicators. Itu kelebihan kalau gunakan trading view. Sebab dia ada satu function yang ramai tahu tapi tak ramai boleh buat. Ramai tahu function tu ada tapi tak ramai yang boleh buat mengikut apa yang dia nak sebenarnya. Okay? Kita boleh combine buat custom made indicators berdasarkan indikator yang memang dah ada. Apa yang diperlukan adalah kita perlu tahu je dia punya formula asal indikator tersebut. Contoh macam RSI kan, berapa dia punya length untuk apa ni, dia punya smooth length kan, moving average dia berapa. Kalau stokastik berapa dia punya apa ni, formula punya apa ni, input yang dipakai kan, macam MACD berapa dipakai. Okay, so macam indikator yang bawah ni, saya panggil indikator ni saya panggil FE2 MOD, FE2 mode. FE2 ni dia merujuk kepada fish egg lah, yang fish egg yang telur-telur ikan kan. Kenapa saya pakai nama istilah telur ikan? Sebab dia seperti yang saya pernah cakap sebelum ni lah kan, apa yang Albert Einstein selalu cakap, look deep into the nature and then you will understand everything better kan. Kalau kita tengok secara mendalam ke alam semesta jadi, dan kita akan faham sesuatu tu dengan lebih mendalam. So saya suka relate dengan istilah-istilah nature kan, alam semesta jadi. So, macam ni saya panggil istilah dia adalah telur ikan. So sebagai untuk lebih faham ya, sebenarnya telur ikan ni dia merujuk kepada area oversold lah kan. Area oversold. Apabila area oversold dah mula nak habis, kita akan nampak macam telur-telur ikan tu dah mula mula menghilang kan, mula apa ni, dia stop production. Dia tibalah masa dia untuk menetas. Okay, so bila telur ikan ni nak menetas, dia akan keluar yang dot-dot yang warna purple tu. Itu je lah kan, sebagai contoh dia kan macam ni. Dia dah bertelur kan banyak ni kan. And then kita nampak dah K line yang apa ni, garisan hijau ni dah mula crossover, yang garisan merah ni. And then ada lagi purple line. And then dia dah mula keluar daripada area oversold yang ada garisan horizontal warna hijau ni. Ini sebenarnya adalah combination beberapa indicators yang kita combine dalam satu untuk memudahkan kita dapat confirmation. Sebab kadang-kadang ramai je orang yang pakai satu je indikator kan, dan ramai juga orang yang tak pakai apa-apa kan, just tengok price dengan volume je, boleh, tak ada masalah kan, tak ada masalah, semua boleh, semua boleh, ikut kepakaran masing-masing lah kan. Tapi bagi saya perlukan confirmation. Kalau kita ada 1, 2, 3 confirmation, then kita boleh cakap okay, it's confirm. Okay, it's confirm, dia akan gerak macam tu. So
So macam ni kan, kalau tengok ni, kawasan oversold dah tamat, kawasan oversold dah tamat, and then dia punya garisan-garisan pun dah mula keluar daripada kawasan oversold. So apa yang akan berlaku adalah dia akan menuju ke area overbought. Dia akan menuju ke area overbought. So kalau overbought dia nampak macam dot-dot yang warna merah-merah ni kan, itu adalah confirmation yang area overbought. And then dot-dot ni dia muncul bukan sendirinya, dia memang kena ada dia punya coding dia lah yang menyebabkan dia muncul. Kalau dia tak berada dalam area overbought dan dia tidak berada dalam area oversold, dia tak ada yang dot-dot kuning, dot merah tu tak ada. So ini memang kita code lah. Kita tu, saya lah saya buat lah. So kalau dia nak drop pun dia akan ada dia punya tanda-tanda dia kan, macam ni, ada tanda-tanda dia nak naik. So and then satu lagi, ada garisan yang horizontal ni, hijau dan merah tu, itu lebih membantu sebab kita boleh nampak visually, nampak ni lebih jelas yang kalau dia dah cross over, maksudnya dia dah keluar betul-betul lah daripada area overbought. Kalau dia cross under pula, maksudnya dia dah betul-betul habis dia overbought menuju ke bawah. Menuju ke bawah dan dia akan tamat. So apabila dia cross ke bawah, dia bila kawasan ni akan tamat, dia cross ke bawah, automatically price pun akan follow lah. Sebenarnya yang menghasilkan ini adalah price sebenarnya kan. Kalau tuan-puan perasan, ada dua komponen yang paling utama dalam chart. Dia adalah komponen price dan komponen volume. So dua komponen inilah yang kita panggil sebagai market action. Yang saya baru cerita baru-baru ni kan, itu adalah market action. So market action discount everything. So dua market action ni, price dan volume, dia discount everything kan, apa-apa yang berlaku di luar pasaran. And then kenapa wujudnya indikator-indikator ni semua? Indikator ni semua diwujudkan ataupun dihasilkan untuk membaca kesan ataupun history pergerakan price dan volume. Itu dia punya kegunaan dia. So benda tu dah lepas kan, price dah memang dah bergerak. Apabila dah berlakunya satu saat kemudian dia dah habis, dia dah jadi history kan. So untuk buat future prediction ataupun untuk buat projection ke depan, kita memerlukan sejarah apa yang telah berlaku di belakang. Macam kita bawa kereta lah, kita kadang kita kena tengok cermin pandang belakang kan. Kita nak tengok kan, sebelum kita pergi depan kita tengok juga cermin pandang belakang kan. Kalau tak tengok cermin pandang belakang pun kita kena tengok cermin kiri, cermin kanan yang nak tengok kan. Cermin kiri kanan tu pun pandang belakang lah kan. So history amat penting untuk kita buat projection apa yang bakal berlaku di hadapan. Cumanya tak akan ada sesiapa pun yang tahulah apa yang akan berlaku. Even satu saat ke 2 saat ke depan pun tak ada orang tahu. Cumanya based on history, itu yang dalam salah satu komponen technical analysis dia cakap history repeat itself kan. Apa yang pernah berlaku sebelum ini dia akan berulang balik. So apa yang pernah berlaku sebelum ni kita nampak kan. Apa yang pernah berlaku sebelum ni, habis area oversold dia akan jadi area overbought. So samalah, dia akan repeat the same cycle. Habis area oversold, dia akan masuk area overbought. So normally apa yang berlaku area overbought, normally semasa area overbought tu lah akan adanya marbozu, akan adanya price momentum up, akan ada banyak peluang untuk buat profit dalam fasa early overbought lah, ataupun sepanjang fasa overbought sebelum dia tamat. Sebelum dia tamat. History sebelum ni, apabila berlaku overbought dia ambil masa yang panjang. Kalau yang ini kita berharap history repeat itself lah. Walaupun kita tak tahu berapa lama dia akan repeat the same cycle, tapi at least kita tahu dia dah pernah berlaku sebelum itu kan. Hopefully dia akan repeat the same cycle. So yang lain, kalau based on indikator-indikator yang individually yang sebelum-sebelum ini, kita tak nampak dia punya, bukan kita tak nampak, kita nampak dia punya relation antara individually indicators. Cumanya kita tak dapat nak jadikan dia sekali dan dia akan integrate each others. Maksudnya kalau dia integrate satu sama lain, kita dah nampak exactly dekat situ. Tuan-puan faham ke tak apa yang saya cuba nak sampaikan ni kan? Saya punya ayat pun dah berbelit-belit dah nak bagi clarification tu kan. Okay. Penggunaan perkataan tu dah jadi macam limited dah bila nak explain kan. So apa yang berada dalam satu indicators,
kita boleh nampak banyak indicators. Macam itulah secara mudahnya kan. So, sebagai contoh dekat sini, apa yang saya pakai dekat price punya component kan, dekat price punya component dia bukan setakat ada apa ni trend punya reading, okay? Kita ada momentum punya reading pun ada, and then kita ada juga automatic support dan resistance. So apa yang saya cakap sebagai trend reading, so kalau tuan-puan tengok dekat sini kan, normally kalau kita nak gunakan trend, apa cara kita nak pakai kan, kita gunakan cara manual lah. Okay, cara manual kita pakai adalah kita akan buat satu channel kan. Biasanya tuan-puan tak guna channel lah kan, biasanya tuan-puan akan guna trend line kan, buat trend line. Tapi saya nak lebih apa ni kompleks sikit, kita pakai channel sebab channel dia lebih jelas nampak ke mana arah trend tu berlaku kan. So kalau dia channel menaik, selagi mana dia berada dalam channel dia, kita boleh cakap dia uptrend lah. Okay. Kalau dia dah masuk channel menurun macam ni, kita boleh cakap dia downtrend. So apabila price komponen dah mula break channel, then kita boleh cakap channel dah reverse. Okay, macam ni kan. Kalau tengok gold ni, dia dah mula reverse, maksudnya dia dah mula masuk dalam channel menaik. So sekarang kita boleh cakap gold adalah dalam channel menaik. Okay. So itu dia dah simplified lah cara kita baca trend kan. Tapi ada cara yang lebih simplified lagi, iaitu kita tak payah buat garisan apa-apa. Kita tengok dengan kita punya naked eye, mata kasar kan. Chart dah bagi cerita dekat kita. Itulah uncommonnya technical analysis ini kan. Cara tak common, cara yang orang tak pakai. So apa yang saya buat, saya dah gunakan built-in indicators yang memang dah ada pun dalam TradingView. Kita just modify dia punya formula dan kita tempel dia dekat price punya component untuk menghasilkan momentum, untuk menghasilkan dia punya zone bullish dan bearish dan momentum area. So apa yang saya nampak dekat chart ini, dia bukan setakat trend, kita ada trend, kita ada momentum, dan kita ada sentiment dekat situ kan, selain daripada support dan resistance lah kan. So apa yang saya nampak dekat bahagian trend adalah apabila price dah mula masuk dalam green zone, okay? Apabila price dah mula masuk dalam green zone, obviously kita dah boleh cakap dia dah uptrend yang okay lah, maksudnya uptrend lah kan. And then bila dia masuk dalam red zone, kita dah boleh cakap dia downtrend. Dia sekarang ni, dia dah nak mula masuk dalam green zone balik. Okay? Cuma dia tak confirm lagi, sikit saja lagi. Kalau dah mula confirm masuk dalam green zone, dia kita boleh cakap dia dah mula uptrend balik lah. Okay? Cumanya kalau tengok zone ni dia agak lambat sikit. Kalau nak lebih cepat, saya pakai yang ni. Saya pakai dia punya automatic support dengan resistance ni. Macam mana cara dia adalah, kita tengok dekat mana dia punya high dengan higher high. Okay? Sini ada low, high, higher high. Higher low, tengok. Sini ada support kan, automatic kan. And then sini automatic ada higher low, higher high. And then sini ada higher low. Sini ada higher high, ni dia mula drop dah tu. Tapi kita dah nampak kat sini pun dia dah mula dia dah mula nampak trend dia menaik. Sebab apa? Price dah mula menjauh daripada strong support yang warna kuning tu. Dah mula membuat support yang baru dan resistance yang baru pun dia break. Bila ada break new resistance dan break, kalau dah dua kali tu kita dah cakap dia memang dah uptrend dah lah. Okay, itu cara senang dia lah. Okay. Cumanya confirmation dia bila dia dah mula jadi green tu, maksudnya selain daripada trend dah berubah, kita boleh cakap momentum ataupun sentiment tu dah mula berubah. Okay. Maksudnya bullish momentum tu dah mula masuk, maksudnya dah ada apa ni, sentimen pembelian ataupun bullish sentiment yang kuat lah. That's why dia jadi green zone. So green zone ni adalah zone untuk apa ni, bullish, yang mana yang kalau sekiranya kita ada membuat apa ni, purchase ke apa semua kan, dia agak selamat dalam area situ lah sebab dia green zone. Okay, kalau kita buat apa ni, pembelian dalam red zone, itu memang agak berisiko tinggi. Sebab apa? Red zone ni kita tak tahu dia nak pergi mana kan. Kita tahu dia akan pergi ke bawah, cuma kita tak tahu dia akan pergi bawah tu sampai mana kan, sampai mana. Okey. So dekat sini cara paling mudah kita nak baca sentimen pasaran. So kalau kita tengok naked chart, kita tak tahu dekat mana momentum bearish yang kuat kan, dekat mana momentum bullish yang kuat. Kita tengok naked chart ya, kita nampak secara kosong macam tu je kan. So kalau kita ada indikator ni,
ataupun sebagai uncommon TA ni kan, kita nampak starting kepada bullish zone dan starting kepada bearish punya zone. So at least kita dah standby awal. Okay, standby awal. Apa maksud standby awal? Standby awal adalah kalau sekiranya kita dah nampak dia dah mula menguncup. Kalau macam ni kan, nampak ni kan dia dah mula menguncup dekat sini. Nampak kan dia punya menguncup tu, sebelum dia masuk red zone kita dah nampak dah dia dah mula menguncup. Contoh macam ni. Sini dia mula menguncup. Dia nak masuk green zone. Dia nak masuk green zone. Sebelum dia masuk green zone ni kita dah nampak dah dari awal dia dah mula menguncup. Ni kan red zone dia dah mula menguncup. Sebelum dia masuk green zone. So kita dah nampak awal. Okay, ini pun sama. Sebab bila green zone ni terlampau lama, dia akan habislah momentum dia macam kereta lah, gas kan. Bila kita isi minyak, kalau kita isi minyak katakan RM50, mungkin kita boleh pergi beberapa ratus kilometer kan sebelum dia habis. Sebelum minyak tu habis, kita dah nampak dekat tank tu dia dah mula drop kan. Sama je. Okay, dia dah mula drop ataupun green zone tu dah mula menguncup. Itu kita dah nampak momentum ataupun sentimen dah mula kurang. Okay? Dah mula kurang. So untuk confirmation, barulah saya tengok yang bawah. Okay? Barulah kita tengok yang bawah. So kalau yang bawah ni dah mula betul-betul ada tanda-tanda yang dia dah keluar daripada overbought area, mungkin dia berlaku lebih awal daripada ni. So dia akan confirmation each other lah. Okay, ini kita dah nampak dah mula melemah. Ini pun memang dah lemah sangat dah. And then berlakunya purple zone. Okay, nampak ni kan, semasa dia bullish yang kuat, dia warna putih ni. Dan dia berada di atas daripada midline. Okay, midline ni kat sini kosong lah midline. Dia bukan kosong, 50. Ya, level 50. So kalau dia berada di atas midline dan dia warna putih, itu masih strong momentum dia. Kalau dia dah mula masuk dalam purple zone, dah mula cross over ke bawah dalam, dia jadi macam cross over midline ke bawah. Sini pun dah habis area overbought dan kita dah tahu dah dia memang dah masuk bearish punya zone. Okay, ataupun dia nak masuk bearish zone dan dia akan drop lah. So kita dah nampak kat sini peringkat awal, sini adalah confirmation. So kita dah tahu dia akan jadi red zone. Sama seperti apa yang berlaku dekat counter contoh macam seperti DK apa semua kan, kita dah nampak dia memang ke arah itu. Okay, so ini contoh je lah. Cara nak interpret uncommonly yang jarang orang pakai lah kan. Setakat ni saya tahu memang saya dengan grup VIP je lah pakai kan, sebab indikator ni pun kita buat sendiri. So saya pun hanya share dengan ahli grup VIP sahaja. Okay, ataupun grup online coaching yang ada dulu lah, yang mana-mana mereka yang subscribe indikator tu memang ada pakai lah. Okay, cumanya sekarang ni saya punya fokus untuk grup klien CDS under saya dan grup VIP klien CDS under saya sahaja. Okay, sebab M Plus pun dah bagi syarat dah, dia cakap selain daripada klien sendiri tak boleh tak boleh ajar sangat kan, tak boleh ajar, tak boleh discuss counter apa semua macam tu lah. Banyak lah dia punya syarat-syarat dia kan. So kita pun akulah kan syarat dia. So kita buat setakat yang mana boleh buat lah. Okay, tajuk-tajuk umum untuk discussion, untuk sharing knowledge, apa yang saya tahu, apa yang saya tak tahu, boleh. Okay, tapi untuk specifically, especially yang melibatkan investment advice macam buy, call, macam buy, sell kan, hold, cut loss, entry sebagainya, itu tak boleh lah kan. Itu untuk klien sahajalah, klien sahaja yang boleh. Kalau tuan-puan nak dapat kelebihan sebagai klien, jadi klien lah, jadi klien. Dan siapa-siapa yang ada dalam grup klien tu mereka tahulah. Okay, setiap hari kita ada sharing counter apa semua kan. Okay. So itulah sebenarnya. Okay, itulah sebenarnya kenapa nama dia adalah Uncommon Technical Analysis. Tujuan sebenarnya malam ni saya just nak go through 2-3 counter, tapi sebab introduction pun dah panjang, so kita tengok sectoral index dulu lah. Kita tengok index dulu, beberapa index lah, sebab hari ni index pun tak berapa padu sangat. So kalau macam ni kan, kalau macam ni saya tak payah cerita pun tuan-puan dah nampak dah sebenarnya index nak pergi mana kan. Kalau tengok first apa yang kita nampak dekat chart. Okay, first apa yang kita nampak dekat chart. Kalau saya
first bila buka chart je kan, saya akan nampak dia berada dalam bearish zone yang kuat. Itu yang first kali yang saya nampak. Okay? Tak tahulah tuan-puan nampak macam mana kan. Tapi yang saya nampak first, indeks berada dalam bearish zone yang kuat. So bila dia start kat sini. Nampak daripada hijau ni dia dah jadi merah kat sini. And then dia drag. Okay, dia drag panjang berpanjangan. Tapi dia punya momentum bearish tu makin besar. Adakah dia dah nak habis? Persoalannya kan. Adakah dia dah nak habis? Adakah kita boleh jawab soalan itu? So, kita kena tengok apa yang ada kat bawah. Apa yang ada kat bawah. Kita nampak sini dah jadi support. Sini dah jadi support kan. Adakah support ni kuat? Nak jawab dia kuat ke tak kuat tu, kita kena tengok apa yang ada kat bawah tu. So, sekarang kita tengok indikator yang kat bawah ni kan. Dia dah habis overbought. Sebelum ini dia dah habis overbought. And then index dah masuk area oversold. Kan dia dah masuk area oversold dah pun. Okay. Sini overbought. Sini oversold. And then kalau kita tengok dari segi dia punya histogram. Okay, histogram. Kalau bullish dia berada di atas midline. Okay. Saya buat midline dia. Untuk lebih jelas lah. Saya buat warna merah macam tu. Kalau bullish dia berada di atas. Dia berada di atas. Sebelum ini kita nampak dia memang tak kuat sangat lah. Dia berada di atas pun sikit-sikit je kan. And then dia duduk kat bawah. Banyak masa duduk kat bawah lah berbanding dengan duduk kat atas kan. Tapi kalau tengok sekarang, dia dah mula menuju. Dah mula nak mengucup. Mengucup ni maksudnya dia dah mula nak naik ke atas. Tapi tak kuat lagi. Okay, kalau saya nampak ni, dia memang dah masuk warna putih. Cuma kita tak tahu adakah dia nak naik macam tu ataupun dia nak sambung lagi ke bawah macam tu. Itu kita tak tahu kan. Mana kita tahu apa yang berlaku masa depan. Itu yang saya cakap kan, history. Kita kena tengok history apa yang dah berlaku untuk kita buat projection apa yang akan berlaku. So apa yang dah berlaku sebenarnya pertama sekali, dah beberapa kali, pertama kali dah kan, pertama sekali. Tak adalah, ini bukan yang pertama sekali dah ya. Ini yang dah step yang keberapa dah. Sebelum itu dah ada overbought. And dia dah ada oversold. Okay? Oversold dah tamat. Macam mana kita cakap oversold tamat? Sebabnya tak ada dah telikan tu dah tamat dah. Telikan dah menetas dah kot kan. Kat sini dah menetas. So sekarang dia dah menuju ke atas. Okay? Sekarang dia dah menuju ke atas. So index daily chart. Ini daily chart lah. Kita bercerita daily chart dahulu. Sebelum kita pergi yang panjang sikit. Biasa saya akan komen berdasarkan time frame besar dulu kan. Daripada yearly, pergi monthly, pergi weekly, pergi daily kan. Tapi ni kita tengok daily dahululah. Okay. Dia akan dan dia mesti pergi ke area overbought. So apa yang berlaku di area overbought normally, dekat area overbought lah akan berlakunya marubozu lah, akan berlakunya apa ni, momentum bullish yang kuat dan sebagainya. Itu sebenarnya yang kita nak lah kan. Cumanya adakah ini tanda-tanda yang bearish zone ni dah nak tamat? Itu persoalannya kan. Kalau saya lah kalau saya tengok, dia macam tak nak tamat lagi sebenarnya. Cumanya sini dia nampak macam lebih kepada temporary rebound sahaja. So bila dia dah masuk area overbought ni, most probably index boleh buat rebound, test dia punya midline ni, dia sambung drop lagi ke bawah. Itu most probably lah. Okay, dia akan buat macam tu, then drop lagi macam tu. Tapi kita tak tahu kan, itu hanya projection apa yang boleh terjadi. Tapi apa-apa je pun boleh terjadi kan. Okay. Macam mana kita nak confirmkan adakah dia akan drop lagi ke bawah? Barulah kita tengok time frame yang lebih besar. Okay. Barulah kita tengok time frame yang lebih besar, which is weekly punya time frame. Okay. So weekly time frame macam mana? Kalau tuan-puan tengok weekly time frame, adakah dia mengesahkan yang daily time frame yang kita dah buat kajian tadi? So kita tengoklah, kita tengok weekly time frame. Sekali tengok dia masih bearish. Okay? Sekali tengok dia masih bearish. Adakah dia dah nak tamat? Persoalannya kan, adakah dia dah nak tamat? Kalau saya tengok macam ni tak. Macam dia baru start je kan.
Siapa setuju dia baru nak start. Bearish untuk weekly. Siapa setuju tekan Y. Siapa tak setuju tekan X. Okay, and then tengok dia punya ni area oversold ini pun baru nak start je kan. Kalau macam ni dah tamat lah. Okay, macam ni dah tamat lah. Ini dah tamat dah overbought. Ini dah tamat oversold. Ini sekejap je overbought dia. Tapi walaupun dia sekejap tapi tengok kesan dia padu kan. Itulah. Overbought ni kan, kalau tuan-puan perasan lah, saya selalu ulang jugalah untuk ahli grup VIP kan. Masa overbought ni lah kita akan nampak banyak berlakunya marbozu. Itulah saya selalu ulang kan benda-benda tu kan. Sebab memang kita nampak. And then masa overbought merah, oversold ni ada marbozu merah. Overbought marbozu hijau. Okay, oversold marbozu merah. Tapi harap-harapnya tak adalah marbozu merah macam ni kat sini. Kalau tak nahas lah kan. Memang kau-kau lah indeks drop nanti kan. So okay. Kalau tengok pada pergerakan weekly index FBM KLCI, kita nampak ini baru start je. So kalau normally dia akan start macam tu, dia akan follow dia punya wave dia. Untuk lengkapkan wave dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kan, itu wave yang biasalah. And then dia akan rebound macam tu. Okay. So untuk lengkapkan ini dan ini, dia kena buat ni, dia kena buat tu baru dia akan naik. Itu normal. Okay, itu normal. So mana lebih kuat? Adakah dia nak rebound ataupun dia nak meneruskan penurunan? So, itu soalan. Jawapan dia adalah, kalau saya tengok weekly memang masih strong bearish. So, kalau strong bearish, dia akan buat low, dia akan buat lower low. Tapi sebelum dia buat lower low, dia kena rebound dulu. Sebelum dia buat lower low. Itu yang selalu berlaku lah. Okay? So, dia akan kembang. So, yang zone merah tu akan kembang. Most probably dia akan test lah support yang ada kat sini. Support ni memang dah automatic dah ada dah. Memang indikator ni saya dah buat dia lengkap. Okay? Saya dah buat indikator ni dia lengkap. Dia dah ada support, automatic resistance. Dia dah ada zone hijau, zone merah kan. Cuma yang bawah ni dia just sebagai nak complement lah. Dia melengkapkan lagi kita punya cara membaca chart. Kenapa kita boleh tafsir, kenapa kita boleh interpret chart? Sebab chart ni dia bukan berlaku secara random. Okay? Dia ada wave dia. Okay, dia ada wave dia ada cycle dia. That's why kita boleh baca chart macam kita baca buku. Cumanya chart ni dia melibatkan projection. So apa yang akan berlaku ke depan kita tak tahu. Tapi kita dah boleh baca apa yang berlaku di belakang. Okay? Macam contoh kan, kalau tuan-puan katakan tuan-puan cikgu lah ataupun tuan-puan cikgu lah kan. Cikgu yang jaga kelas lah kan. Tuan-puan baca rekod pencapaian prestasi student-student. Okay. Ada student periksa awal tahun, periksa pertengahan tahun, periksa akhir tahun, semua skor kan, semua skor. Dia punya skor cantik-cantik je kan. Banyak A lah kan. Contoh kalau maksimum 10 A mungkin dia dapat 7 A, 8 A setiap kali exam kan. So most probably periksa akhir tahun dia most probably akan continuous lah macam dia punya result dia kan akan lebih kurang macam tu kan. So kalau awal tahun, pertengahan tahun, sepanjang-panjang tu dia macam menunjukkan prestasi dia yang okay, so dia akan carry je lah kan. Unless kalau dia ada something yang emergency berlaku ke apa ke, itu lain cerita lah. Okay. Tapi kalau student tu memang lemah dari awal, kita tahu rekod dia macam ni, dia memang lemah dari awal, carry forward dan end of the day result dia kita akan nampak result dia lemah lah kan. Sama dengan chart lah. Okay, sama dengan chart. Apa yang berlaku previously akan memberikan gambaran apa yang boleh berlaku in the future. Tapi satu je lah dia punya tabu dia kan. Kalau tuan-puan trade saham ni, jangan sekali-kali tanya counter apa nak naik. Jangan sekali-kali tanya counter ni boleh naik ke tak, counter ni boleh naik ke tak, counter ni nak naik tak, esok boleh naik ke tak, ataupun bulan depan boleh naik ke tak kan, ataupun tahun depan dia boleh naik ke tak.
Untuk menjawab dia boleh naik ke tak boleh naik ke, tak ada orang boleh jawab. Sebabnya kita kena tahu futures, kita kena tahu masa depannya. Tuhan sahaja boleh jawab. Sebab tak ada orang yang tahu masa depan. Tapi kita boleh buat projection sahaja. Dan projection tu tak semestinya jadi pun. Tak ada orang boleh tahu masa depan. Ya? Yang kita boleh tahu adalah history, apa yang telah berlaku. And then sekiranya chart itu ada momentum tu dia boleh carry forward. Itu yang bagusnya kan. Dia macam kalau kita bawa kereta kan, kita bawa laju contohnya 120 ke 130 km sejam. And then bila kita nak brake, kita tak boleh brake suddenly kan. Kita tak boleh tiba-tiba tekan brake macam tu kan. Memang berpusing kereta kan. Dia kena slowly kan, dia kena slowly brake. Sama dengan chart lah. Chart kalau dia dalam bearish punya momentum, jarang. Boleh berlaku tapi jarang. Dia suddenly brake dan terus terbang. Boleh berlaku tapi jarang. Normally apa yang berlaku adalah dia akan slowly and then habis momentum baru dia akan ada momentum baru. Macam kalau tuan-puan baca dalam buku Anna Collins, okay? Buku dia apa ni? Price Volume Analysis kan? Volume Price Analysis, VPA, ditulis oleh Anna Collins. Dia cakap kalau kita nak buat kajian chart ni, kita kena anggap chart ni bergerak sama dengan lori tangki ataupun tankers lah, kan? Lori tangki yang bawa beban yang berat. Dalam keadaan yang bearish, momentum bearish yang kuat, untuk bearish momentum tu stop suddenly, dia tak akan tiba-tiba jadi terus macam tu, tak. Jarang. Bukan cakap tak boleh, tapi jarang. So normally chart akan berlaku ikut dia punya natural chart behavior. Dia akan lengkapkan wave dia. Dia akan lengkapkan wave dia, baru dia akan rebound. Jarang sangat yang berlaku 1, 2 terus terbang macam tu. Tapi boleh je berlaku kan. Cuma jarang lah. So Anna Collins cakap, kalau lori tangki kan, kalau dia nak buat U-turn, dia tak boleh dalam keadaan dia laju kan. Dia laju tiba-tiba U-turn macam tu kan. Memang terbabas lah kan. Kalau dia bawa apa-apa dia punya beban dekat belakang tu memang libas lah kan. So dia kena slowly. Dia kena slowly brake sikit, slowly brake sikit, then baru dia boleh baru dia boleh rebound pula. Baru dia boleh rebound. Macam tu. Itu cara kita nak baca chart. Kita kena ambil perhatian dengan momentum yang ada dalam chart. Dan momentum tu dia merujuk kepada macam-macam lah. Kita boleh tengok, mungkin boleh tengok volume kan, mungkin boleh tengok sentiment market, banyak benda yang kita boleh kita boleh conclude dalam istilah momentum tu. Dia tak semestinya pergerakan harga semata-mata kan. Harga pun boleh menyebabkan momentum, volume pun boleh, sentiment pun boleh, news pun boleh, apa sahaja. Dia akan memberikan momentum kepada chart, dan chart ni bergerak memang dengan momentum lah. Sebab tu kalau orang tanya saya kan, adakah volume ni momentum? Yes, boleh. Adakah price tu momentum? Pun boleh. Lain-lain boleh je menyumbang kepada momentum kan. Sebab dia momentum ni dia istilah yang digunakan lah. Tak ada, kita tak boleh nak specifically cakap dia dah ada momentum, dia tak ada momentum. Kita kena tengok multiple information, baru kita boleh cakap masih ada momentum. Faham ke tak? Siapa faham tekan 1, siapa tak faham tekan 2. Siapa boleh katak tekan 0. Siapa faham tekan 1. Siapa tak faham tekan 2. Siapa boleh katak tekan 0. Ke semua tak faham ni? Okey, rakan-rakan kat YouTube macam mana? Faham ke tak? Okey, so kalau kita tengok indeks kan, memang indeks historically lah apa yang dah berlaku, dia dah masuk zon merah. So zon merah dia macam mana? Sedang mengembang. Adakah dia dah nak habis? Belum. Sebabnya oversold tak tamat lagi ni. So bilakah oversold nak tamat? Kita tengoklah history sebelum ini. Sebelum ini dia punya oversold dia berapa lama? September start, Oktober dan
apa ni 9 apa ni most probably November lah kat sini kan. November 1-2 bulan. Okay, 2 bulan overshoot tamat. So sini baru start je. Katakan sini Julai lah. Okay, Julai. Ini memang Julai lah pun sekarang kan. Julai start. So bila tamat? Most probably September jugalah. Sini September habis November. Sini Julai habis September. Most probably lah, mana kita tahu kan. Tu cara kita nak interpret, ya, cara kita nak interpret. So kita kena tengok sebelum ini dia buat apa kan. Tapi tak semestinya betul lah kan, tak semestinya betul, tapi at least kita adalah macam mana kita nak cakap, bila kita nak buat projection tu, kita ada dia punya backup dia, kita ada information dia macam mana kita nak buat projection. That's why kalau tuan pun tanya counter ni boleh naik tak, counter ni boleh naik tak, memang tak ada orang boleh jawab exactly dia boleh naik ke tak boleh, unless kalau dia dah tengok projection counter tersebut. Dia nak tengok projection, dia kena tengok history. Okay, and then tuan pun tak boleh expect orang yang selalu buat kajian ni sentiasa berada depan chat. Kadang dia ada kerja lain apa semua kan. Itu kadang ialah bila kita ada ramai klien ni kan, macam-macam kerenah lah kan. So salah satunya orang beranggapan yang kita ni melekat depan chat 24 hours. Itulah masalahnya kan. Kalau saya punya klien-klien, especially VIP klien ni, satu je saya akan tanya balik, ada chat tak? Kalau ada chat boleh share chat, jadi kita boleh komen. Kalau tak ada chat, tak apalah kan, tak apalah. Anggap je soalan tu tak penting lah. Satu je sebenarnya. Okay, so untuk index, itu cara kita nak interpret uncommonly, secara tak biasa. Kalau kita guna cara biasa kan, boleh. Kalau kita nak tengok cara biasa boleh. Kita buang je semua. Boleh je, tak ada masalah. Kita buat je channel kan. Kita buat channel. So selagi mana dia tak break channel, dia akan berada dalam bearish channel lah. Dia akan berada dalam bearish channel. So seperti mana yang saya selalu buat juga, kalau tuan-tuan perasan sebelum ni, saya suka gunakan dia punya zigzag. Saya suka gunakan zigzag. So zigzag ni, dia memang very helpful lah, amat-amat membantu untuk kita buat kajian. Lebih kurang macam itulah. So selagi mana zigzag ni berada dalam channel, dia akan teruskan je lah dia punya pergerakan dia kan, sehingga dia break channel. Itu salah satu cara lah. Ini pun mudah juga sebenarnya cara nak buat kajian. Cumanya tuan-puan kena rajin lah, kena rajin melukis. Kalau tuan-puan tak rajin melukis, memang payah kan. Macam saya dah penat dah lukis-lukis ni, saya just nak tengok je dan nak terus dah boleh interpret dah. Okay, so kita dah macam kita nak tengok je apa yang chat tu cerita kat kita, macam tu lah kan. Macam kita baca buku kan, kita baca buku tu kita just nak dapat information je apa yang buku tu nak bagi tahu kan. Sama dengan chat, kita nak tengok je apa information yang chat ni bagi tahu kan. Macam kalau macam ni, kalau tuan tengok yang arrow warna putih ni kan, arrow warna putih ni dia bukan suka-suka aja ada kat situ, dia sebenarnya merujuk kepada short term trend. Okay, kalau nampak arrow warna putih ni mula muncul, dia menunjukkan bahawa masa awal pergerakan itu adalah permulaan kepada short term trend akan bergerak. Okay, dia memang short term lah kan, short term. And then dia akan ada merah ni adalah short term trend ke bawah, putih short term trend ke atas, merah short term trend ke bawah, putih ke atas, merah ke bawah, putih atas, merah bawah. Kalau macam ni sideways lah, kita boleh nampak kan dia dekat-dekat kan. And then ni nampak kan ada 3 dah dia punya arrow ke bawah, itu memang short term trend dia ke bawah. Okay, so satu lagi soalan yang kalau tuan puan nak tanya kan, dia bearish kan, dia bearish. Sampai bila dia akan bearish? Sampai bila? Then kita besarkan time frame. Bila kita besarkan time frame, kita dah nampak dengan jelas monthly time frame cakap apa. Ni cara ni mungkin agak detail, tapi tak apalah kita discuss je kan, nama lagi pun tajuk dia kan, diskusi uncommon technical analysis kan. Okay. So dari sini kalau tuan perasan lah dia mula bearish dekat sini daripada tahun ni September 2019. Apa yang terjadi masa ni kita tak tahulah, tak ingat dah apa yang terjadi masa ni kan.
Tone step down bila? Saya tak ingat lah. Okay, so bila bearish ni, bearish, dia bukan sudden seperti mana saya cakap, bearish zone dia bukan sudden. Dia memang kalau dia nak drop, kita kena tengok dulu. Sini dah habis oversold, baru dia rebound. Dah habis oversold dah. Berapa lama tu kan? Daripada September sampai habis 2019, sampai habis 2020, barulah dia rebound. Okay, baru dia rebound. So, dekat setahun jugalah kan kat situ. Ni dia punya bearish tu kan, then dia rebound. So adakah dia akan meneruskan kenaikan? Kalau kita tengok kat sini untuk monthly, dia baru habis je overbought. Baru habis overbought. So apa yang akan berlaku sekarang? Dia akan masuk oversold. Inilah yang berlaku sekarang. Okay, adakah tuan-puan mengharapkan indeks akan cantik dalam masa terdekat? Itu hanyalah angan-angan sahaja. Okay, indeks tak akan berlaku cantik dalam masa terdekat. Okay, saya cakap berdasarkan chart lah. Kalau berdasarkan ekonomi figures dan sebagainya, kita tak tahu. Tapi berdasarkan chart, selagi mana indeks ni dia tak break dia punya midline ni, okay, dia punya midline ni saya bagi midline lah walaupun dia bukanlah obviously midline pun, tapi saya panggil midline lah untuk memudahkan panggilan. And then dia dah mula menunjukkan dia ke arah bearish yang agak strong. So berapa lama kita expect dia akan rebound? Kat situlah. Jadi area sini lah lebih kurang. Ni dia kena habiskan oversold ni. Tamat je oversold ni, then barulah dia akan rebound. So kalau tuan-puan nak cari masa yang betul-betul sesuai, apa ni? Tiba-tiba ada yang saya tak makan tulang pun tadi. Masa yang betul-betul sesuai, kena tunggulah area-area sini lah. Itu projection, kita tak tahulah betul ke tak betul kan. Jadi area sini, Mei, September 2022. 2022 So masa ni hopefully COVID pun dah kurang apa semua, tapi itulah sekarang baru-baru ni ada apa berita hari ni kan, variant D kan, Delta kan, variant D kan, 5 saat je mati kan, 5 saat mati, 5 saat berjangkit. Tapi adakah dia virulent, kita tak tahulah. Okay, dia cepat lah, dia kadar keberjangkitan dia cepat. Tapi adakah kadar kekuatan virus toksin dia tu kuat? Kita tak tahu kan. Kadar keberjangkitan ni dia tak semestinya kadar virulen dia tinggi kan. Ataupun dia punya fatality rate tu kan, mortality rate, fatality rate. Okay, ada yang cepat berjangkit tapi tak bahaya. Ada yang lambat berjangkit tapi bahaya kan. Dia macam itulah untuk indeks ni. Sekarang dia tak ada tanda-tanda yang dia nak cantik sangat. Tak ada. Untuk macam kita tengok tadi lah daily kita dah tengokkan, weekly kita dah tengok. So monthly ni dia confirmation yang dia akan drop lagi. Dia akan drop lagi. So sini pun dah menunjukkan memang betul dia nak drop lah. Dah break dah pun dia punya overbought punya line ni, overbought punya horizontal line ni dah break ke bawah. So bila dia break ke bawah, kalau lori kan, kalau dia laju kan, lori sedang laju ni berjalan, dia nak U-turn kat sini, dia kena tekan brake lah, tekan brake, and then dia slow sikit. Ini dia sambung, tekan brake lagi sekali, slow sikit, sambung, then brake kali ketiga, barulah dia akan ada momentum untuk dia buat U-turn. Itulah dia punya ceritanya, lebih kurang macam itulah. Okay. So sebelum kita bersurai, saya tengok satu sektor. Kita tengok healthcare. Healthcare nampak dia ada buat ada buat sikit lah ada buat sikit lah dia punya rebound hari ni. Kalau tuan-puan tengok secara kasarnya, dia nampak healthcare generally cantik. Healthcare generally cantik. Kalau tengok yearly pun sepatutnya dia memang cantik, nak naik lagi, nampak kan. Dia punya wave ni kalau consider macam
wave ini baru kosong kat sini. 1, 2. Okay. Ni. So sepatutnya dia naik kan. Sepatutnya dia naik. Ni. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, 4. Sekarang 4 lah. Kalau tengok monthly, wave 4. So, adakah dia dah tamat bearish zone? Saya tak nampak dia dah tamat kan. Saya tak nampak dia dah tamat. Sebab apa? Dia bullish zone ni. Warna hijau ni kan nampak sikit kan. Tapi sedang menurun lah. Dia sedang menurun. So maksudnya bullish zone sedang menguncup. Okay? Kalau kita buat ni. Ini imajinasi je lah. Nampak dia punya bullish ni kan. Most probably dia macam tu lah. Dia punya bullish zone ni kan. Dia start entah mana-mana kat situ, area situ kan. Sebelum ni mungkin dia bearish. Sebelum ni mungkin dia bearish. Sekejap saya ambil warna merah. Sebelum ni mungkin dia bearish macam tu kan. So dia masuk je bullish tu, dia kembang betul, dan sekarang dia sedang menuju ke fasa penguncupan. Dia nak mengucup. Okay, dan dia mengucup kat situ. Then baru dia akan masuk red zone. Tapi tak tahulah kan dia nak buat apa kan. Apa yang kita nampak, monthly dia baru je masuk oversold. Betul lah. Baru masuk oversold. So berapa lama oversold? Normally dalam 2-3 bulan lah. Okay, dalam beberapa bulan, bukan 2-3 bulan, beberapa bulan. Okay. Tapi sini ada sikit lah positif dekat sini. Sebab apa? Kalau tuan-puan tengok channel ni kan, dia baru je nak break midline channel kan, baru nak break midline channel. Adakah dia akan berjaya break midline channel? Itu kita tak tahulah. Kalau sekiranya dia berjaya break midline channel, dia akan ada satu fasa rebound. Tapi fasa rebound ni dia akan test upper downline channel. Jadi dia akan most probably akan drop balik. Kenapa? Sebab sini oversold. Dia macam saya cakap tadi lah, kalau lori kan, dia nak habis dia punya break tu, dia dah break kali pertama, break kali kedua ni, mungkin dia akan break kali ketiga, then baru dia akan rebound. Tu apa yang kita nampak lah. Itu monthly. Kita cuba kita tengok weekly. Okay, weekly dia punya cerita dia macam mana. Weekly ni baru sama jugalah, dia baru masuk oversold je. So adakah dia betul-betul nak naik ni? Wallahualam, kita tak tahu. Tapi apa yang saya nampak ni temporary je lah. Dia temporary rebound. So most probably weekly ni, okay, most probably kita boleh bercakap berdasarkan probability je. Exactly kita mana tahu kan. Okay, probability dia macam tu. Dia akan naik. Test dia punya midline. Okay, ni dia punya midline ni kan, nampak kan. Okay, test dia punya midline, dia akan drop balik. So sambung dah dia punya oversold sebelum dia naik. Mungkin lagi 1-2 bulan lagi. Okay, 1-2 bulan dia baru dia akan naik. 1-2 bulan, then area-area sini lah most probably baru dia akan naik. Ini mungkin kalau dia naik sekalipun, dia akan test sini, dia akan drop juga. Itu yang saya nampak lah based on normal chart cycle, lebih kurang memang macam tu lah. Dia jarang sangat berlaku yang miracle ni, jarang. Lagipun kalau tuan-puan tengok ni, sini dekat area bawah kan, area bawah ni dia punya midline dia. Mana saya punya pembaris tadi dah hilang. Ni ini dia punya midline dia kan. Dia memang nak mengucuk lah. Dia memang nak mengucuk lah. Tapi kalau dia tak kucuk, dia akan lagi kembang ke bawah. Itu dua. Yalah, memang ada dua tu je kan, arah dia kan. Kalau tak ke atas, ke bawah. Cumanya dia lebih kuat ke bawah. Macam tu. Itu kita nampak. Okay. So tak boleh letak harapan banyak sangat lah kat sini. Kalau rebound tu, anggap je dia temporary rebound. Sebabnya dia belum strong sebenarnya. Dia nak rebound betul ni. Belum strong lagi. Itulah. Lagipun top glove pun dah kena set kan, banyak kilang-kilang tutup kan. Sebab top glove tu adalah sarang penternakan virus kan. Mana kita tahu. Okay, so saya ingat sampai situ dahulu.
adakah tuan-puan ada belajar sesuatu pada malam ini? Kalau ada belajar sesuatu, tekan Y. Kalau tak belajar apa-apa, tekan X. Rakan-rakan dekat YouTube macam mana? Ada belajar sesuatu tak malam ini? Kalau tak belajar sesuatu, kalau ada belajar sesuatu, tekan Y. Kalau tak belajar apa-apa, tekan X. Nanti next kelas nanti mungkin adalah something yang tuan-puan boleh belajar nanti kan. Okay, so saya punya matlamatnya adalah kita akan teruskan sesi diskusi Uncommon Technical Analysis. Ni adalah siri kedua dah sebenarnya kan. Tajuk yang pertama yang Uncommon Technical Analysis kita dah buat sebelum ni, mungkin tuan-puan tak perasan. Ini adalah siri kedua, episod kedua lah dalam siri Uncommon Technical Analysis, dan kita akan carry on lah ya. Kita akan buat lagi. Mungkin kita akan discuss lagi banyak ya. Kita akan discuss lagi banyak. Cumanya saya cuba untuk tidak break law lah, tidak break SC punya guideline atau M+ punya guideline. Kita cuba kita play safe lah, play safe. Tak ada by call, tak ada entry signal, exit signal, holding signal, tak ada. Okay, kita just discuss based on technical analysis. Cumanya cara dia adalah based on uncommon technical analysis lah, bukan secara common. Secara common tu dah biasa, tuan-puan dah terror dah. Okay, kita pergilah uncommon pula kan, kita cari kelainan sikit lah kan, barulah nampak menarik kan. Okay, so okay, saya ingat sampai situ dahulu. Kita pun dah overshoot masa. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan buat sesi-sesi selanjutnya lah. Nanti saya akan buat announcement lah. Kalau selagi mana saya tak boleh live dekat Facebook ni, saya akan live dekat YouTube lah. Hopefully tuan-puan boleh lah. Alang-alang dah dekat YouTube tu, subscribe sekali lah saya punya YouTube channel. At least kalau apa ni, sambil-sambil kita buat live dekat YouTube ni, ada view apa semua, dapatlah commission sikit dekat YouTube kan. Dapatlah beli apa-apa kan, dapat beli mikrofon baru ke kan, webcam baru ke, at least boleh buat live lagi power kan. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi. Kita tangguhkan dulu sesi pada kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.